Alright guys, selamat datang ke YouTube Sabaran Suami. Selamat datang hari ni episod yang ke-6. So dalam video hari ni saya nak share korang full day of eating sepanjang daripada buka sampai kita training hari ni, shoulder day. So make sure korang stay tune, video ni sampai habis. Okay, so basically ni saya start dengan standing shoulder press. So yang ni bagus untuk activate core, tapi make sure untuk tak pakai weight yang berat. So yang ni saya record sebenarnya sebelum full day of eating lah. So yang ni kita start dengan ni, kemudian dalam 2 ke 3 set lepas tu saya buat seated shoulder press. So yang ni saya buat 3 ke 4 set juga. Hari waktu shoulder day ni saya perasan waktu ni badan saya agak depleted, penat gila. Masih lagi nak adapt dengan suasana berpuasa ni. So saya turunkan berat supaya dapat form yang lebih elok, dalam masa yang sama dapat reps yang lebih reps yang mencukupi lah. So kita tak nak sacrificekan kita punya form tu untuk berat yang terlalu berat. Dan lepas tu yang ini adalah superset, okay, rear side delt superset ni saya belajar daripada coach Idra. So dia recommend ni, saya try and saya rasa ni antara best lah untuk korang sebagai burn set. So korang start dengan side raise macam tu, kemudian korang tukar angle dia agak, yes, kalau korang perasan dia agak ke depan sikit position dumbbell tadi. So kalau tadi straight ke tepi, yang ni dia agak ke depan. So yang ni adalah superset 3 angle, okay. So tepi, agak ke depan, dan kemudian sekali kita buat front raise, yang ini pakai dumbbell. So korang akan rasa burn gila, and korang akan rasa pumped gila dekat korang punya shoulder cap tu. And kemudian once dah habis tadi superset tu, lebih kurang dalam 3-4 set, kita buat rear delts. Kat sini pakai dumbbell. So korang kena cari position, ni agak tricky sikit exercise ni. So korang kena cari position and angle yang betul-betul korang rasa dekat korang punya rear delts. Alright guys, tu saja workout untuk malam ni. Hari ni shoulder day. Semalam saya buat back, tapi saya tak sempat nak record sebab kamera tak ada. So hari ni baru dapat balik kamera ni and saya record untuk shoulder day. So basically sebelum ni kan kita buat PPL. So bila kita dah buat bro split, kita ada hari yang khusus untuk fokus pada shoulder. So, recap untuk seminggu pertama Ramadan, dan dah masuk seminggu kan. So saya rasa kita memang akan lari sikit lah. Kita punya pemakanan tu memang susah nak cope sikit dengan calories. Tapi tak apalah, yang penting korang boleh maksimalkan, korang cari jalan macam mana korang boleh capai korang punya calories tu. Sama ada korang yang tengah bulking ataupun korang nak maintain weight. Yang nak maintain berat badan, bagi orang yang terlalu skinny, saya suggest untuk korang beli makanan yang condensed ataupun padat dengan kalori. Contoh makanan yang padat kalori ni macam peanut butter, lagi apa, padat dengan kalori, kacang-kacang tu, iaitu padat dengan kalori lah. So makanan-makanan ni senang untuk korang makan dan padat dengan kalori. So benda lain yang korang boleh buat juga adalah contohnya macam olive oil kan. So olive oil tu boleh ambil 1-2 sudu. Satu sudu tu ada lebih kurang dalam 100 calories untuk korang dapatkan healthy fat. Dan bukanlah korang pergi teguk olive oil tu, tapi itu adalah salah satu cara-cara yang korang boleh dapatkan calories lah. And korang senang untuk korang dapatkan calories. Lain pun ada benda lain yang korang, okay, paling busuk pun kalau korang nak, korang yang ada budget, korang boleh beli mass gainer untuk korang in between korang punya makanan tu. Sama ada antara korang punya buka tu and sebelum korang tidur, korang boleh minum beberapa scoop mass gainer lah. So supaya korang boleh dapat calories untuk korang maintain berat badan. So ni the last option lah. Tapi saya tak suggest mass gainer, sebab mass gainer ni biasanya kalau orang minum, korang akan bloated kan. So bila korang bloated pula, korang akan rasa malas nak makan. Itu problem mass gainer lah yang saya perasan juga. Saya lagi suka prefer untuk makan makanan yang real. Okay, selain tu ada juga yang tanya, bro, kalau kita macam workout bulan puasa ni kan, nak workout waktu bila? Nak workout sebelum buka ataupun nak workout setelah buka, atau nak workout tengah malam? So ni dia bergantung individu tu sendiri, sebab ada banyak faktor yang menentukan sama ada korang punya kerja, adakah korang ni bekerja, ataupun adakah korang ni student, ataupun korang ni yelah lifestyle korang kan. So kalau mungkin orang yang memang ada option yang boleh pilih waktu untuk workout,
saya memang suggest untuk workout malam. Sebab apa? Kita dah makan, waktu tu kita punya performance tu boleh katakan peak lah. Tapi untuk orang yang mungkin tak ada waktu pilihan kerja, tak ada waktu pilihan untuk workout, and korang kena pilih memang option tu sama ada sebelum tidur ataupun sebelum buka puasa. So ini bergantung korang. Kalau korang yang nak macam ada fitness goal yang lebih agresif, then saya suggest untuk setelah buka lah. So badan korang dah ada makanan sikit, dah ada energy untuk push nanti dekat gym. Tapi untuk orang yang nak maintain je, yang nak maintain, then tak apa untuk workout sebelum berbuka puasa. Okay, sebelum berbuka puasa boleh workout, like workout just untuk maintain, dapatkan momentum je, continue dengan momentum tu je. So yang penting korang boleh maintain and jaga juga pemakanan. Sebab paling penting tau, bulan puasa ni satu je, benda yang paling penting adalah jaga pemakanan. So itu kunci dia. Kedua baru workout. Sebab kalau workout tapi tak jaga pemakanan, confirm badan akan turun. Sebab badan kita dalam keadaan, yelah, sepanjang kita berpuasa tu kita bukan dalam anabolic state lah. Kita senang cerita, badan kita dalam catabolic state. So yang penting bila kita once kita dah buka puasa tu, terus minum something ataupun makan lean protein yang lean, ataupun terus minum whey protein untuk dapatkan protein source yang mencukupi. Saya harap make sense sikit lah apa yang saya cuba explain ni. And saya akan compile ni dengan next video besok. So stay tune guys, kita akan sambung besok. Sebelum tu, tolong belanja like dulu. Alright guys, so hari ni saya nak tunjuk korang apa yang saya makan daripada buka sampailah ke sahur besok. So ada beberapa update yang saya nak tunjuk korang yang saya rasa saya nak share lah. So dekat sini ada protein yang saya baru beli, Blade Sport punya whey protein. Sebab saya sebenarnya nak cari protein yang selain daripada flavor coklat, and nak beli yang ni vanilla dia dah habis. Sebab saya just nak tahu apa rasa dia. So saya akan buat review lepas ni untuk waktu buka nanti. So yang ni flavor donut, sebab dia vanilla dah habis, coklat sedang muak. Yang protein hari tu semua dah habis. Yang pea protein saya guna untuk waktu sahur. So yang tu guna untuk sahur, yang ini guna untuk waktu buka. So saya akan tunjuk korang apa yang saya makan lepas ni. And kat sini first time sebenarnya, first day saya pergi bazar hari ni. And nak tunjuk korang lah apa yang saya ada. Oh yeah, so creatine monohydrate, yang ini Pure creatine monohydrate saya baru beli dekat Shopee. Yang saya share dengan korang my protein yang murah, korang beli kat Shopee. Saya akan letak link kat bawah, korang boleh check out nanti. Dekat sini saya beli dextrose. Okay, dextrose. So basically baru-baru ni saya banyak buat research pasal pemakanan dan pasal nutrition, and banyak benda baru yang saya belajar, yang saya akan share dengan korang juga why saya beli dextrose ni. Saya ambil dextrose sebagai post workout, reason dia nanti saya akan share lebih detail dalam next clip. Sebab malam ni mungkin akan workout, and mungkin akan first time juga saya pergi gym lepas tarawih nanti. And jom kita sambung dulu kat makanan. So kat sini ada ayam percik untuk buka hari ni. So saya beli ayam percik dekat kedai, bahagian dada, and makan dengan nasi lah untuk time buka. Yang lain ni semua ni isteri saya punya. So kat sini ada banyak sambal, kita orang tengah production sekarang ni. Stok dah habis, stokis punya. So sorry guys kalau korang yang nak try tak sempat nak try lagi. Mungkin lepas raya lah baru kita orang update kat Shopee. Now kita just fokus dekat stokis. So saya akan tunjuk korang apa yang saya makan lepas ni.
you all the time, and you know exactly what you and Bob Ray for something like that. You stay hungry. Send them in. I'm interested. Have you First session dekat gym, so ni saya max out dulu. Kemudian daripada sini kita dah buat dalam 80% daripada one max rep untuk jadikan kita punya working set. So ini semi incline, so basically sebenarnya sepatutnya hari ni push day lah, tapi disebabkan Izzat dia lama tak workout, so saya just buat push dengan pull hari ni. Tapi push tadi buat satu exercise je sebab tiba-tiba shoulder sakit, so kita fokus dekat pull. So ini kita buat dulu dengan pull down wide grip dalam 3 set, boleh katakan semi heavy juga. Setelah habis tu fokus dekat buat neutral grip pull down. So ini semi heavy juga, tapi bila kat bawah tu korang betul-betul nak try rasa squeeze kat belakang bahagian back korang tu. So just bukan setakat tarik je, tapi nak make sure untuk rasa dekat korang punya working muscle. So kena make sure lah guna berat yang tak terlalu berat, tapi dalam masa sama tak terlalu ringan. So tu korang kena eksperimen sendiri bergantung situasi korang. So yang ni last set, saya buat drop set. Dah lama tak buat drop set untuk betul-betul burn lah, engage bahagian terutama bahagian lat tu. So bila kita buat drop set, make sure bila drop tu pun jaga juga kita punya tempo. So once dah habis tu, proceed dengan machine row. Sebab waktu ni gym ramai gila macam kat pasar malam, so terpaksa guna je apa machine yang ada. So ini kita, kalau korang jumpa machine macam ni, korang try buat single arm. So korang akan dapat rasa lagi stretch kat korang punya bahagian muscle tu, berbanding kalau korang buat dua tangan serentak. So satu tangan macam ni, pertama korang akan rasa lebih control lah dekat bahagian muscle yang korang nak buat tu, and korang betul-betul boleh fokus dekat setiap bahagian. Kalau korang buat dua-dua, korang mostly ataupun biasanya akan terpakai momentum. Okay, yang ini bend over tapi pakai dumbbell. So bila dumbbell macam ni, saya perasan dia punya range of motion dia agak lebih complete, sebab bila ke atas tu kita boleh squeeze. So kalau korang nak rasa, korang boleh try guna weight yang lebih ringan, and korang pause korang punya rep kat bahagian bila korang tarik tu. And then last kali rear delts. So saya punya rear delts antara weak point saya, so saya make sure untuk fokus rear delts kurang-kurangnya 2 kali seminggu. Yang ini pakai kabel. Okay guys, so sekarang dah sampai rumah, nak pukul 1. Okay, untuk post workout saya sekarang baru nak try dextrose. Sebab dextrose ni yang sebenarnya saya dah lama dah tahu pasal dextrose, cuma just tak pernah ada kesempatan untuk betul-betul guna and eksperimen dextrose sebagai post workout punya karbohidrat. Sebab dextrose ni, yelah, selepas kita workout kita nak betul-betul gunakan masa tu. Macam mana explain? Saya letak link video lah, korang boleh tengok video tu. Sebab dia punya explanation ni terlalu scientific. Saya tak tahu macam mana nak simplify. So kalau takut bila simplify bahasa tu jadi salah pula korang tangkap kan. So senang cerita, dextrose ni fast carbs yang betul-betul badan kita akan absorb setelah kita dah habis training, and betul-betul nak replenish kita punya glycogen. So masa ni waktu terbaik untuk kita consume karbohidrat lah. And senang untuk dapatkan karbohidrat dengan guna dextrose. So ada yang guna dextrose ni, brand yang keluarkan dextrose ni jarang sebenarnya. So ada, saya rasa antaranya Gym, daripada Gym Stopani, kalau tak salah nama dia, dia keluarkan ada dia punya brand Gym Supplements ataupun Gym Nutrition tu. Suplemen dia dextrose ni, satu tub tu je dah 130-40 ringgit. So agak mahal. So saya tengah sekarang cuba dapatkan supplier dextrose, tengok macam mana harga dia, berbaloi ke tak harga yang lebih mampu milik. And saya tengah test ni sampel dextrose ni. So kalau benda ni available, harga lagi murah, saya akan share korang supaya korang boleh beli dengan harga lagi murah. Tapi nak eksperimen dulu, korang jangan beli dulu. Saya nak eksperimen dulu. Kalau saya rasa berbaloi, nampak benefit je dengan dextrose ni, baru saya akan bagi tahu update lah. So far saya pakai yang Muscle Tap punya shaker ni, memang puas hati lah compare dengan USN punya. Cepat gila rosak. Yang ini memang rasa high quality walaupun harga murah.
So link kat bawah guys kalau korang nak. Saya bukan seller ni saya just tunjuk link korang kalau korang nak try cari shaker yang okey, harga mampu milik plus cantik. Cerita sikit pasal Blade Sport punya way. Okay, Blade Sport ni saya boleh katakan sebenarnya saya agak rasa kecewa sikit dengan kualiti dia. Satu, dia punya nak mix tu memang tak macam standard whey protein concentrate lah. Sebab bila kita shake banyak kali pun dia still ada cebisan-cebisan clumping tau. So macam nak cakap dia whey protein concentrate harga dia 200, tapi saya rasa macam korang boleh beli protein lain yang mixability dia tu ataupun bila korang shake tu tak ada berketul-ketul clumping. So saya tak tahu nak cakap macam ni pasal ni lah. Tapi rasa dia okay. And so far nanti saya akan go through lah dia punya ingredients and update dalam next video ke apa, supaya video ni tak panjang sangat. Ya, so kita akan ambil ni protein, lepas tu dextrose, creatine, and sekarang saya tambah apa ni, collagen just saja untuk kesihatan lah, untuk joints korang kan. Collagen bagus untuk korang punya joints. Ya, kita campur semua ni. Kalau korang dengar kan, bunyi dia kan, dia sebab dah macam guli tau, dia berketul-ketul kat bawah. So bab mix ni, yang protein ni macam tak bagus sangat. Satu benda kalau saya tak suka protein ni kan, nanti dia akan lekat kat gigi korang tau. Sebab dia biji-biji. Lepas tu korang kena make sure korang cepat-cepat gosok gigi, supaya gigi korang tak berkaris.